Aku nak bawa beberapa fakta untuk generasi muda hari ini supaya lebih kenal individu yang masih dipuja oleh 20% orang Melayu ni. Walaupun Alhamdulillah 80% antara kita telah sedar dan kenal siapa sebenarnya si Tambun Peliwat. Motif si Tambun tu memanipulasi sisi Islamik sebesar mungkin sejak memegang kemuncak kuasa sebenarnya untuk menutup sejarah silamnya, terutama mempengaruhi persepsi generasi muda yang kurang arif mengenai berita yang menggemparkan negara suatu ketika dulu. Tapi sejak seminggu lalu, bila isu Tambun Peliwat ni berbangkit semula, memang wajib kita selongkar semula habis-habisan wajah sebenar seseorang yang berada di puncak kuasa negara kita sekarang ni. Aku tak nak sebut pasal kes pertama yang berlaku pada tahun 1999 kerana agak panjang dan complicated. Aku akan terus ke kes kedua melibatkan pembantu pejabatnya Saiful Bukhari Azlan sebab perkara itu berlaku selepas beberapa tahun dia dibebaskan daripada penjara untuk kes pertama. Maknanya si Tambun ni tak pernah insaf dan bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Fakta pertama, ini tidak melibatkan kes mahkamah tapi cukup kuat dari sudut moral dan psikologi jika dilakukan. Bila Saiful membuat sumpah mubahalah atau sumpah laknat mengakui dirinya diliwat, kenapa si Tambun sampai hari ini tak berani nak melakukan hal serupa untuk menafikan tuduhan tu? Sumpah laknat ni kalau kita berbohong akan dilaknati oleh Allah seluruh kehidupan. Tapi kita boleh lihat sendiri Saiful Bukhari hari ini hidup bahagia bersama anak dan isteri walaupun sudah lebih 15 tahun sumpah itu dilakukan. Benda ni simple je kan? Jadi kita boleh agak kenapa si Tambun tu mati-mati tak nak buat sumpah mubahalah. Fakta kedua, selepas mendapat tahu Saiful membuat laporan polis, si Tambun tu lari bersembunyi di kedutaan Turki. Jika dia bukan seseorang yang bersalah, kenapa takut sebegitu rupa kan? Pergi sajalah ke balai polis membantu siasatan dan membuktikan diri dia tu tak bersalah. Ni kelang kabut lari ke kedutaan asing sampai kena pujuk untuk serah diri kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Fakta ketiga, selepas Saiful mendakwa si Tambun ni meliwatnya, si Tambun telah menyaman Saiful atas tuduhan fitnah. Tapi 4 tahun selepas tu, si Tambun menarik balik saman tu tanpa apa-apa alasan konkret. Kenapa tak teruskan saja saman tu jika tuduhan meliwat tu satu fitnah? Jika tidak percaya kepada sistem kehakiman masa tu, kenapa tak teruskan semula sekarang untuk bersihkan maruah diri jika benar dia tidak pernah meliwat Saiful? Fakta keempat, masuk kepada kes mahkamah. Sampel air mani yang berada 4 cm di dalam rektum atau anus Saiful tu diidentifikasikan sebagai milik lelaki Y sebelum ianya disahkan adalah milik si Tambun melalui padanan DNA. Mana mungkin nak letakkan benda tu secara terancang sebab bukan senang nak dapat air mani seseorang dan dimasukkan ke dalam tu. Si Tambun semasa siasatan di balai polis sanggup tak tidur malam kerana enggan memberikan sampel DNA-nya kepada pihak polis. Dia takut polis ambil sampel rambut atau air liur dia semasa dia tertidur. Tapi polis dapat juga ambil sampel DNA tu daripada berus gigi dan botol minuman yang dia gunakan semasa ditahan di lokap. Hasil kajian DNA itu mendapati ianya sepadan dengan DNA air mani yang dalam rektum Saiful. Ada banyak lagi fakta semasa perbicaraan ni, termasuk kes-kes lain yang tidak dihadapkan ke mahkamah. Nak tunjukkan si Tambun tu tak pernah sedar dan insaf pun selepas merengkuk dalam penjara berkali-kali atas tuduhan yang sama. Nanti aku bongkar habis dalam part kedua guys. Jangan lupa follow aku ya. Ciao.